Alright guys, selamat petang kepada semua yang join live saya. Right, kita tunggu kita punya brothers masuk dulu. Kita tunggu kita punya friends brothers, kawan-kawan kita, follow saya. Alright, hari ni ada 2-3 isu menarik saya nak berceritakan sikit lah. Nombor satu tentang main topik ialah kaki pau kepada warga asing. Right, jadi kita ada dapat beberapa bukti bukti kita dah dapat. Dan kita akan saya akan buat tayangan hari ini dalam live saya terhadap bukti tersebut. Sebelum tu kita nak share sedikit lah, sebab 2-3 hari ni saya tak dapat buat live kerana saya busy sikit dengan beberapa isu. Satu lagi isu yang mana yang sekarang ni saya tengah buat betul-betul serius ni, di mana di Sepang, terhadap sebuah isu di tanah perkuburan orang Hindu, di mana ada juga seorang bergelar datuk menjalankan aktiviti perniagaan persendirian dia di tanah perkuburan orang Hindu. Dia mengatakan bahawa dia mempunyai kabel kuat dengan pihak kerajaan, pihak atasan, dan dia pernah bekerja dengan Tun Samiwelu dengan macam-macam lah. Dia katakan dia ada orang kabel kuat dan macam-macam. Jadi hari ni kita nak bongkaskan sedikit demi sedikit lah. Alright, jadi saya busy tentang isu dan saya telah bawa isu tu pergi kepada beberapa penguatkuasa, right? Dan juga termasuk Hindu Sanggam. Saya telah memberitahu kepada mereka terhadap isu tersebut. Di mana ada orang juga yang melindungi warga asing di tempat berkenaan. Right? Melindungi warga asing di tempat berkenaan. Jadi kita nak bongkarkan sedikit demi sedikit. Siapakah orang ni? Apakah connection dia? Dia menggunakan mengatakan dia adalah orang kuat kerajaan. Apa maksud dia orang kuat kerajaan? Kita nak tahu jugalah. Sebab saya rakyat Malaysia juga, saya pun nak tahu apa dia maksudnya orang kuat kerajaan. Kalau dia berkatakan dia seorang orang kuat kerajaan, dia boleh melakukan sebarang kegiatan yang dia suka tak? Jadi ini kita nak bongkarkan sedikit, kita nak beritahu sedikit kepada rakyat tempatan ni, di mana ada segelintir orang berkorporat, orang yang ada kuasa, melindungi warga asing tanpa dokumen, yang lengkap. Jadi saya pun telah membongkarkan isu tersebut dan saya pun akan membongkar lebih banyak information, dan saya pun masih dapat, bila saya viralkan video tersebut dalam TikTok saya mendapat lagi banyak information terhadap isu tersebut. Alright, mereka mengatakan pihak kuil ada kawasan tempat kuil, padahal tempat tanah perkuburan atau tempat ibadat tabligh jadikan tempat perniagaan. Alright, ini adalah salah. Ini adalah salah. Mereka tak boleh jalankan sebarang aktiviti ataupun sebarang Zul, bang, Loga selalu tuduh awal lah. Tak apa, ini hari kita akan cerita sedikit tentang kaki pau ni. Kita ada bukti. Bukti tu jangan lupa, jangan pergi ke mana-mana. Sekejap lagi saya akan bongkarkan satu video di mana dia pau seorang RM1,000. Alright, dan orang itu telah membuat laporan polis dan kawan kita kena gari pula. Alright, nak tahu cerita kesudahannya, cerita penuh dia, stay on dengan live saya. Alright, nanti saya akan datang isu tu. Right, so siapa dia pau, kaki yang dia pau tu, kan cakap itu kaki pau. Ada bukti. Dan salah seorang brother kita, brother saya, ialah Ayah Sifu Muhammad Mani, telah mengambil video dan telah hantar pada saya. Alright, so tunggu juga. Kita akan bongkar satu demi satu. Jadi sebelum tu saya nak pergi ke isu ni lah. Isu ni sangat penting, di mana ada juga orang ahli korporat, orang kenamaan, alright, memegang title Datuk ke, Tan Sri ke, Tun ke, tak kisahlah, tapi dia melakukan aktiviti seperti ini adalah salah. Adalah salah. Dekat negara kita adalah salah. Sebab kita rakyat tengah membongkar isu warga asing yang melambak dekat negara kita, menyusahkan rakyat kita, mengambil subsidi kita. Jadi kita bentas pada mereka. Jadi orang-orang seperti ini yang melindungi mereka kerana duit. Kerana duit. Dan ada juga mereka, Datuk itu telah berkata pada saya, semua pihak berkuasa telah tahu tentang isu tersebut. Jadi saya amat terkejut, bila dia berkata pegawai, alright, pada majlis tanah, pembandaraan, IPD, semua tahu. Jadi saya cakap, itu memang dah salah. You ada simpan pekerja pun bukan di atas permit nama you.
dan bukan perniagaan you itu ada satu kesalahan, tapi dia cakap dia menggunakan third party permit tapi dia cakap semua pegawai, semua pihak berkuasa tahu, dan dia pun cakap oh tak ada masalah. Jadi saya pun terfikir sangat dalam diri saya lah, okey, kerana dia ada kenamaan, kerana dia ada gelaran datuk, kerana dia menggunakan title kabel besar, dia ada connection dengan pihak-pihak tertentu atasan, dia boleh buat apa saja. Alright. Okay, orang-orang ni yang negatif ni semua kita kasih block dia my account. Kita tak nak gaduh-gaduh dalam sini. I pun pening. I nak fokus pada kerja saya. Sampah-sampah ni semua kita kasih block, kita kasih buang. Alright. Sampah-sampah macam ni semua kita kasih block, kita kasih buang. Alright, kita kasih block, sana saja. Kita kasih block, kita kasih buang. Sebab mereka ni semua sampah, pakai fake account masuk kan. Alright, pakai fake account, alright. Jadi kita akan blockkan ni semua orang-orang. Bro, isu semua bro. Right? Jadi kita nak fokus pada isu kita. Mana orang kena, kita harus kita harus tengok Dia bagi abang masuk, Pak. Ya, siapa ni brother? Saya Zul dari Puchong. Okay. Ada apa masalah, Bang? Apa masalah? Masalah apa? Tak tahu buat live ada apa-apa masalah ke? Okey ke semua? Semua okey. Ada masalah, apa masalah? You cari tahu apa masalah. Saya tengah bentas warga asing ni. Apa masalah dia? Dekat Puchong ni datang. Puchong banyak warga asing. Rohingya ada, Bangladesh banyak. Satu demi satu. Kita pun tak cukup tangan ni. Alright? Datanglah Puchong. Puchong banyak. Ya, memang saya pun dekat Puchong ada operasi kita ada buat, tapi kita tunggu masa, okey? Kita tunggu, kita akan datang satu demi satu. Sekarang ni saya tengah buat satu berisu saya juga, alright? Ya, Puchong dekat Taman Putera Perdana. Okey, thank you bro. Nanti you boleh WhatsApp saya, you boleh hantar dia tempat location, kalau gambar semua ada boleh hantar, kita boleh fokus pada itu juga. Tapi sebelum ni saya ada buat komplain dekat majlis. Ada satu kedai bengkel besi lah. Lepas tu dia Alibaba ambil lesen lah. Orang Melayu cover dia lah. Satu orang tua lah Melayu dia cover. Dia cakap dia kedai saya punya, dia cakap macam tu. Tapi bila saya tanya balik majlis Bro, saya tanya, brother ni asal orang Puchong lah, memang orang Puchong lah. Duk Puchong. Kampung pun Puchong lah. Saya Puchong. Okey, boleh continue. Nanti bila majlis tu saya tanya balik macam mana keputusan tu, dia cakap kedai tu orang Malaysia punya. Padahal tak, kedai tu saya ingat orang Rohingya punya lah, sampai dia dah beli Hilux dia dah pakai. Betul lah bro. Sebab tadi ke belakang ni yang saya tengok banyak, masalah dia yang kita tengok sekarang ni, orang kenamaan, orang yang ada jawatan melindungi juga banyak warga asing ni. Ini juga yang paling penting isu ni, right? Isu yang paling penting kita tengok ni, orang kenamaan, orang yang ada gelaran ataupun ada dalam jawatan-jawatan atau jabatan-jabatan tertentu, mereka pun juga melindungi warga asing ni. Alright? Bila kita bongkar satu demi satu, kita tengok macam-macam ada belakang dia. Betul tak? Betul. Dia orang ni memang sampah lah. Makan duit. Daripada dulu sampai sekarang makan duit saja. Operasi pun tengok kedai, dia tengok kedai punya. Kalau kedai orang Melayu dia betul. Kalau kedai luar-luar kan, dia lalu pun tak nak pandang. Ya bro, betul. Baru ni ada buat operasi kat kedai-kedai makan tepi jalan kan. Padahal depan tu saja ada juga kedai Bangla, kedai Rohingya. Dia pandang pun tak. Habis Melayu yang memang dia orang tak ada lesen lah, tapi jauh daripada pinggir jalan kan. Nak meninggal pun dah lama, tapi itu pun diangkut semua sekali. Betul lah kita tengok. Jadi saya ni pun tengah buat satu isu di mana tentang warga asing yang dilindungi oleh seorang datuk di kawasan Sepang, alright? Oh, Sepang. Datuk tu siapa? Senang sikit. Apa dia bro? Namun datuk tu kasih keluar je, jangan simpan-simpan biar dia tahu. Ada keluarkan, you tengok dalam TikTok saya, 2-3 TikTok saya dah keluarkan nama dia. Sebab dia cakap pihak berkuasa pun tahu, semua pun tahu dia memang connection besar dia dekat sana. Datuk Tiru ni mengatakan dia connection besar. Jadi saya pun telah membuat 2 laporan polis terhadap isu ni. Alright, 2 laporan polis. Satu mengatakan bahawa dia bagaimana dia boleh mempunyai nombor detail saya begitu cepat.
selepas saya datang terajar kawasan dia boleh hubungi saya begitu cepat, you know. So saya pun syak apa yang telah berlaku sekarang ni, betul tak? Apa yang tengah berlaku ni? Kalau kita sebagai bagi information, tapi ada juga pihak membongkarkan details kita kepada individu yang ketiga. Faham tak, bro? Kita buat Jadi sekarang ni kita tengok rakyat pun dia pun takut nak keluar nak berikan information, takut mereka punya details akan keluar. Okey, mereka punya details akan keluar, jadi mereka pun takut. Faham tak? Apa saya cakap, bro? betul. Faham. Ah. Itu semua. Jadi macam saya telah bagi tahu details tu, tiba-tiba saya tengok dia boleh hubungi pada saya. Begitu cepat dia boleh bagi tahu saya mendidik semua. Lepas tu dia cakap dia dapat saya mendidik pada TikTok lah, orang bagi. Siapa orang dia yang bagi? Aku nak tahu orang mana yang bagi tu details saya. Siapa sangat yang bagikan details tu? Dia orang yang pecah lubang, bagi detail semua. Siapa bagi maklumat semua dia bagi. Sebab masa kejadian hari tu saya pergi bongkar sana, yang saya dapat information penduduk sana mengatakan bahawa ada 2 pekerja dia daripada warga India telah melarikan diri daripada kawasan tu, pergi ke kawasan perumahan untuk mendapat perlindungan sebab gaji tak dibayar, duit makanan tak diberi, tempat tinggal tak ada elektrik, tak ada apa-apa. Mereka buat macam macam animal lah, macam mereka membuatkan macam haiwan. Jadi mereka larikan dari sini. Ini dua orang ni tak ada dokumen. Jadi mereka pergi komplain pada penduduk sana. Jadi pasal itu saya dapat turun sana. Okey. Pasal itu saya pun turun ke sana. Saya pun turun ke sana. Betul lah, kalau ni susah lah kalau nak buat operasi macam ni. Semua orang dalam dia semua kau tim ya. Ini yang betul. Apa yang cakap ni betul lah. Sebab bila saya sampai sana, saya hanya berikan detail saya, information saya kepada penguat kuasa segak. Okey, saya tak bagi pada siapa-siapa. Penguat kuasa juga yang memegang detail saya. Macam mana itu Datuk Tiru boleh telefon saya. Okey, ini saya akan play voice audio dia. Tunggu dulu, kita akan play voice audio dia penuh yang dia cakap dengan saya dalam TikTok ini. Alright, dalam TikTok live ini saya akan play. So harap dia akan cakap dalam bahasa English ke dan bahasa Tamil. Tapi saya akan playkan voice audio dia penuh dalam TikTok ini. Sebab saya 2-3 hari saya tak dapat buat live sebab saya ada busy sikit dengan isu tu. Dan juga saya ada buat satu kes, kita buat banyak kes lah, okay? Macam kita ada buat terajahan warga asing, kes Along, okay? Kes masyarakat isu. Jadi kita buat pelbagai kes. Jadi saya 2-3 hari busy dengan satu kes Along, tengah settlekan satu isu Along, kes Along dekat Penang dengan Kuala Lumpur ya. Jadi ada busy sikit. Jadi hari ini saya akan bukakan, okay, voice audio dia, okay, dengan penuh biar dia semua orang dengar. Macam mana dia cara bercakap. Macam mana dia mengatakan bahawa dia buat sana penjagaan. Itu tempat dan bagaimana dia mengatakan dia menggunakan permit third party, orang yang ketiga. Okey? Padahal kalau seseorang buat penjagaan, mereka tak boleh menggunakan third party punya permit. Okey, katakan saya buat penjagaan. Saya tak boleh daftar pekerja asing di sektor lain, bawa dia di tempat kerja saya. Salah. Tapi itu Datuk Tiru mengatakan pihak peronda datang, pihak PDRM datang pun tengok pun tak ada apa-apa masalah dia cakap. Bukan saya cakap Datuk Tiru yang mengatakan, itu voice audio saya ada. Dia perbualan telefon tu. Okey? Okey, selamat petang kepada semua brothers. Thank you yang mengucap selamat petang, right? Yang back komen tu saya tak payah risau, taruh tepi. Mereka ada mulut, mereka nak guna fake account nak hantam saya, tak ada halnya. Janjikan perjuangan saya straight. Alright? Dan jangan lupa follow saya live hari ini. Saya akan bongkarkan kes Pau yang berlaku di Klang. Alright? Itu pun saya akan bongkar dalam live saya hari ini. Okay? Saya tunggu video tu. Sekejap lagi saya hantar itu video. Saya dapat. Saya akan bongkarkan. Di mana 2 warga asing. Okay? Yang mereka telah pergi Pau. Okay? Telah Pau sama dia RM1,000. Saya beritahu inilah. Ini perkara buat sendiri. Memalukan negara kita sendiri, tahu tak? Memalukan negara kita sendiri. Okey, macam kita bentras, orang katakan saya mengambil duit pada warga asing, Pau pada warga asing. Buktikan tak ada. Tapi ini saya ada bukti. Okey, saya ada bukti. Bang, nak tengok, tunjuk bukti. Tunjuk bukti sekarang. Kejap. Orang ramai nak tunggu dah masuk maghrib. Ni dah nak maghrib je lagi. Ada apa ni? Okay, kita tengok saya play pada satu Tunjuk bukti biar orang tengok. Baru percaya. Macam ni baru gentle. Ya. Warga asing. Warga asing. Bawa motor
dekat depan Teguh Kelana. Saya loga. Masuk keluarga. Dalam ini. Boleh bawa motor. Boleh bawa motor ke? Warga sih boleh bawa motor. Motor atau boleh bawa dia tak? Salah. Tanya apa ini sih saudara? Kita pak kawan dia saplas kleng orang kali. Kalau ini apa ya ini kan anak ya pernah tu enak ni kan. Okey anda tengok video ni Ini adalah dua warga asing India. Mereka memiliki dokumen lengkap, mereka memiliki semua. Okey, selepas ada individu pergi pau sama dia orang, individu tu dua warga asing ni telah pergi membuat laporan polis dan individu pun kena tahan dekat balai. Okey, saya akan tunjuk video yang ketiga. Video kedua. Video Di mana yang dia dia tengok pau tu ada tak? Video yang dia pau duit tu ada? Tunggu. Orang itu akan bercakap. Orang sendiri akan bercakap. Okay. Orang yang pergi buat report, orang yang buat tu semua dia akan sendiri cakap. Okey? இவங்கள தான் பிடிச்சி Okey சொல்லி Ni வாங்க அப்புறம் இவர் வச்சு itu dia. இவங்கள தான் பிடிச்சி 1000 வெள்ளி கேட்டானாம். 1000 வெள்ளி கேட்டோன்னா அந்த அண்ணா வந்து பரவாயில்ல 50 வெள்ளி விட பிடிச்சி உள்ளுக்கு அனுப்பிட்டாங்களாம். எவ்வளோ கொடுத்தீங்கண்ணா? 50 வெள்ளி கொடுத்தீங்களா? தாரை லோகாவா? எவ்வளோ கேட்டான்? 1000 வெள்ளி. அவருக்கு என்ன அவர் 1000 வெள்ளி கேட்குறாரு? சரி என்ன தலைவர் ஆக்கலைங்களா? மனசாட்சி இல்லாம தலைவர் ஆகலாம் அஞ்சடிக்காரனுங்க. Okey, individu ni memiliki dokumen lengkap. Sebagai pekerja restoran semua dia ada dokumen lengkap lah. Okey? Dia dah report ke belum? Dia dah report ke belum? Dah. Dia dah buat report. Report semua ada. Kalau nak bukti, PM pada saya akan hantarkan semua detail. Siapa nak bukti, yang betul-betul bukti, yang orang ini warga asing buat report terhadap individu tersebut, semua saya ada bukti. Okey, anda boleh PM pada saya, di nombor handphone saya boleh hantar WhatsApp. Okey, kalau nak bukti lah. Kalau nak jumpa dengan mangsa pun boleh. Mangsa ada sekarang di Klang juga. Okey, mangsa ada di Klang. Mangsa bekerja dekat sebuah restoran. Dia memiliki dokumen lengkap daripada immigration. Mangsa sendiri pergi buat report terhadap suspek yang pau dia RM1,000. Alright, RM1,000. Jadi saya pun cakap lah, jangan bikin malu. Kalau betul-betul bentras warga asing, kita buat betul-betul. Okey, jangan kita tahan dia orang pergi minta duit ke belakang, ini tak betul. Alright, ini bukti. Kalau nak bukti kukuh, nak datang jumpa saya pun boleh, atau nak jumpa dengan mangsa sendiri pun boleh. Mangsa dah buat report balai. Okey, dan bila mangsa buat report balai, suspek telah ditahan dan digari. Okey, suspek telah ditahan dan telah digari. Dan lepas tu suspek telah merayu kepada mangsa dan dia telah ambil RM50 daripada tu suspek. Suspek bagi mangsa bagi RM50 settlement. Okey, selepas tu mangsa buat report, semua ada. Semua ada bukti. Saya tak nak cakap tipu-tipu. Siapa nak bukti, PM saya, call saya. Atau nak jumpa dengan mangsa direct, boleh saya bawa pergi mangsa. Ini mangsa dia. Anda tengok saya akan tunjuk gambar dia Bang. sekejap. 1000 வெள்ளி கேட்டானாம். 1000 வெள்ளி கேட்டோன்னா அந்த அண்ணா வந்து பரவாயில்ல 50 வெள்ளி விட பிடிச்சி Ini mangsa. அனுப்பிட்டாங்களாம். Tengok dia ada pakai ni merah-merah kan? Merah-merah kan? Okey. Saya tunjuk video yang kedua. Tengok yang pakai helmet ni. Nampak? Baju putih. Bawa motor dekat depan Teguh Kelana. Saya loga. Suspek merayu pada mangsa warga asing. Janganlah ni macam bikin malu. Saya cakap saya ada bukti banyak. Bukti ada banyak. Okey? Di mana kamu telah pergi mengambil duit pada warga asing, lepas tu kamu cakap bentras, itu tak betul. Memalukan kepada negara kita sendiri. Bang, sekejap. Kalau pendapat saya lah, daripada dia makan RM50, kalau polis tahan makan 300-400, biar saja dia makan RM50. Settle hal. Kalau polis tahan dia kena 500-600. Tak apalah dia. Ini you salah bro, you salah. Mangsa warga asing tu ada lesen, ada semua, ada lengkap. Dia telah pergi buat report. Tapi kenapa dia nak bagi duit kalau dia ada semua lengkap? Sebab suspek pau sama dia, buat urutan pau sama dia. Itu saya cakap, you salah faham.
You kena tengok report. Report mangsa dah buat dan suspek telah digari dan duduk dekat balai. Video yang dia cakap India tadi, sebab saya faham India. Okey, dia cakap India tadi. Saya dengar dia cakap minta Okay, settle. you PM saya lah. Saya hantar kasih report lah. You nak jumpa mangsa? Boleh. Saya tekan dalam live tau. Saya bukan cakap tipu. Saya tekan dalam live ini. Siap bang. Saya tekan Tadi dalam live ini. Bang, siap. Dia tadi cakap dalam video dalam bahasa India, saya faham. Betul sembah ya. Kali siapa tu Joseph? Itu si Cautun lah tu. Tu Loga. Polis dah kali. Kita main sembahyang main brothers ada sini. Apa ni? Tadi dia punya video yang tukang masak tu, orang tu interview tanya dengan dia. Dia cakap dia bukan kena pau, saya setahu saya lah, dia cakap dalam bahasa India. Dia cakap dia settle RM50. Dia minta RM1,000, dia bagi RM50 kan? Ya, dia bagi RM50 untuk melepaskan dia daripada sana sebab dia kacau dia. Suspek kacau dia kuat. Faham tak? Dia minta faham. Dia bagi RM50, dia terus pergi balai pergi buat report lah. Mangsa yang tukang masak tu dia bagi RM50 kepada suspek, lepas tu dia terus pergi. Oh ya. Sebab saya dengar dia cakap bukan macam kena pau, cuma dia minta settle lah. Kita ada brother sembahyang sini daripada Johor. Yes brother, betul. Kita bukan cakap tak ada ni brother dia ada tahu dia kenal saya lah. Alright, kita cakap dengan bukti punya. Alright, kita ada bukti, kita beritahu. Kejap. Saya naikkan itu orang. Sekejap. Okay, apa? So ada bukti, memang ada bukti lah. Kita nak cakap tipu-tipu taras ni lah. Ada bukti. Siapa nak boleh jumpa dengan mangsa, boleh tanya dengan mangsa direct. Mangsa adalah warga daripada negara India. Dia memiliki dokumen lengkap. Jadi suspek ni tahan sama dia, minta dia duit paus RM1,000. Jadi mangsa, dia cakap dia apa, ketua apa itu NGO, ketua NGO lah. Okay, saya terpaksa sampai cakap sekarang sebab atas arahan peguam saya lah. Atas arahan peguam saya kena tapis semua lah. Saya kena tapis banyak-banyak. Sebab atas arahan peguam saya kena tapis banyak isu. Okey. Jadi atas ketua NGO tersebut. Dia kena gari tu ada? Video yang dia kena gari tu ada? Bro, I tanya sama you satu Tadi kan soalan. cakap, abang cakap. You dekat balai, you boleh angkat video bila masa ada gari dengan pihak polis. Boleh ambil gari tak? Boleh ambil. Tadi cakap. Boleh nak tanya. Tak boleh. I dah Tak cakap boleh, dengan tak you. boleh. Kalau you nak tahu, you datang, saya kasih you report tengok, you dah jumpa mangsa boleh, you nak pergi jumpa balai tu pun boleh. Kalau you tanya saya pergi dekat balai gari ke dalam lokap boleh ambil gambar siapa, kasih you baca mana you dapat macam arahan Zul. Okey? Tak, bukan. Tadi kan abang cakap ada bukti yang dia kena gari semua kan. Itu je saya tanya. Tak, saya cakap bukti ada, bukti yang dia report, mangsa report ada bukti. Alright? Oh, bukti tu bukan kena gari lah. Mangsa Dia kena tangkap. mangsa kena ditahan. Suspek kena ditahan. Faham tak? Suspek sudah ditahan. Suspek yang pau dia, okey, Loga telah digari dan duduk dekat balai. Faham tak? Lepas tu Loga merayu kepada warga India tu untuk tarik balik report dia. Faham tak Zul? Faham. Faham. Okey? So jadi ini juga cerita. Kalau siapa nak tahu bukti dia, boleh PM pada saya. Nak tahu siapa mangsa dia, boleh nak jumpa mangsa dia. Dengan bukti, kita ada bukti. Kita tak ada tipu. Kita tak nak buat apa-apa hidden agenda, tak nak. Kita ada semua bukti dalam tangan kita. Alright? Jadi saya berkatakan, si Loga ni memang kaki pau di kawasan Kelang. Alright? Dan ini bukti kukuh dah. Alright? Bukti dah kukuh. Hari tu tadi brother kita pergi tadi pagi sana, tempat sana, dan brother itu sendiri yang mengatakan. Okey? Dia pun nak jumpa dengan saya. Warga sini nak jumpa. Tapi saya beritahu satu juga sinilah. Kita sebagai rakyat Malaysia sini, kita bentras warga asing. Okey? Kita buat kerja dengan betul, dengan amanah, dengan jujur, dengan ikhlas hati. Alright? Bukan kita nak pergi, cara saya lah, bukan nak pergi pau sama dia orang, atau bukan saya dah jual barang untuk kutip derma untuk saya untuk jalankan tugas ni. Sebab saya sebagai rakyat Malaysia, saya perhatian kepada negara kita. Saya rasa benda ini terjejas kerana kehadiran warga-warga asing berlambat dekat negara itu. Itu pasal saya turun ke kerja, turun ke padang dan buat kerja. Alright? Saya bukan kerana buat ini secara suka-suka, tak ada. Saya perhatian terhadap negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, apa yang saya boleh buatkan untuk negara saya?
Saya bukan nak gunakan isu ini untuk membuatkan duit. Gunakan isu ini untuk membuatkan kepentingan diri sendiri. Tak ada. Kerana negara. Kita tengok askar dia berkorban nyawa untuk mempertahankan border negara kita semua. Sama juga kita sebagai rakyat. Okey, hari ini kita telah Joseph okay, thank you brother. I pin ni komen dulu. Thank you brother. Betul-betul. I ada bukti bro. You tahu lah, kita tak ada cakap bohong ya. Okay, thank you brother semboyan kita. Alright. Brother ni pun bersama saya dan dia pun tengah tengok semua kan. So I pin dia mau komen. Okay. Okay, ya betul. Thank you brother. Okay. Saya akan bawa isu ni. Okay. Dan saya akan pergi jumpa dengan mangsa. Okay. Mangsa mempunyai dokumen lengkap. Semua lengkap. Alright. Dan selepas dia ditahan, dipau oleh loga, RM1,000. Okay. Bukti saya ada. Saya boleh bawa siapa-siapa datang ke sana. Okay. RM1,000 yang dia pau. Minta pau, duit pau. Jadi mangsa masa tu dia tak nak bergaduh. Dia bagi dia RM50 dan dia telah beredar. Dia beredar, lepas tu dia pergi report terhadap loga. Dan loga telah ditahan di Gari. Okey, mangsa kata dia telah ditahan di Gari. Selepas tu loga merayu kepada warga asing tersebut dan dia settlekan dengan warga asing tu dan warga asing tarik balik tu report. Report semua kita ada lengkap. Alright? Jadi kita bukan nak cakap kita nak menuduh, kita bukan nak fitnah, kita bukan nak cakap kosong. Alright? Benda ni bukti. 3 bangsa bersatu brotherhood hari ni tak pernah memfitnah pada siapa-siapa. Kita hanya membongkar benar kisah yang betul-betul benar. Okey? Benda yang betul kita lawan betul. Benda yang salah tetap salah. Benda kita lawan tetap kita lawan. Alright? Jadi hari ni saya beritahu sama anda semualah. Bukan kita nak fitnah pada siapa-siapa, bukan kita nak menjatuhkan reputasi siapa-siapa. Kita hanya bagi tahu benda yang benar. Alright? Jadi saya ada bukti. Jika siapa-siapa nak tengok bukti ni, anytime saya tengah cakap dengan live, saya bukan cakap dengan sembang kosong atau buka video ke tak, live. Okey, ada orang mata memandang. Jadi anda boleh tengok. Alright, anda boleh tengok sendiri, saya boleh tunjukkan bukti anda. Alright? Ada satu brother tanya ada gambar bergari ke, itu semua kita tak boleh ambil. Itu balai main dalam mana kita boleh ambil gambar? Salah. Okey, itu salah. Kita ada mangsa nombor 1. Okey, mangsa yang dia pau, yang dia minta duit tu kita ada bukti kat tangan kita. Okey, report dia pun dah ada. So apa lagi nak bukti? Alright? Sekarang report jalan ke dah kena tarik balik. Okey. Si loga tu telah merayu kepada mangsa. Okey, mangsa adalah warga asing telah merayu. Tengok anda sendiri tengok. Warga tempatan pergi merayu pada warga asing untuk melepaskan diri dia. Okey? Itu juga. Alright? Jadi saya beritahu kepada anda semualah, bukan kita nak fitnah, sebab kita berjuangkan negara kita ni hari ni, masalah isu warga asing ni, hari ni anda tengok. Okey? Yang kita 3 bangsa bersatu brotherhood ni, kita pergi pun tempat pun tak kisah yang ada orang kenamaan ke, orang yang melakukan kesalahan terhadap warga asing, menyembunyikan warga asing, simpan warga asing tanpa dokumen, kita tetap akan bongkar. Alright? Kita tetap akan berjuang, kita tetap akan bongkarkan isu semua. Kita akan keluarkan. Okey, tak kisah mereka orang politik ke, bukan politik ke, mereka kabel besar ke, kabel mana besar ke, tak kisah. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya perhatian kepada negara saya akan buat yang terbaik pada negara saya. Okey, ini juga saya nak cakap pada anda semua. Okey, mungkin ke belakangnya ada orang yang telah fitnah pada saya, telah menuduh saya macam-macam isu, alright, tapi saya tak kisah. Tapi perjuangan saya tetap sama juga. Saya tidak mengundurkan diri saya atau saya tidak pernah meletakkan kaki di belakang saya. Sorry saya tak nak up sekarang. Bagi saya cakap dulu Nanti saya akan up dalam box, okey? Saya buat ni saya tak nak invite siapa-siapa, saya nak bercakap habis dulu apa saya nak cakap dalam live saya. Alright? Jadi saya tak nak ada apa-apa isu. Okey? Di mana bila kita 3 bangsa bersatu, tim rescue team dengan WFC, dengan beberapa NGO yang bergabung, anak-anak Sabahan yang bersama kita berjuangkan isu warga asing ni, kami tak nak nama buruk kita dikatakan kita ambil duit daripada warga asing ke, atau kita melindungi warga asing, kita tak nak. Jadi kita buat yang terbaik demi negara kita.
Demi Malaysia kita nak buat yang terbaik. Alright, ini juga yang kita juangkan. Faham tak? Kita nak buat yang terbaik demi negara kita. Tak kisahlah apa jua. Cara pun. Dan sekarang ni saya telah mendapat tahu bahawa setiap warga asing atau kumpulan warga asing, dilindungi. Ada juga pihak berkuasa di belakang diorang lindungi. Ada juga orang kenamaan, ada juga yang bergelar datuk, semua ada ni. Itu isu yang paling amat serius dan amat berbahaya kepada negara kita ni. Alright? Macam sekarang ni saya tengah buat satu isu dekat Sepang. Datuk itu dia ada warga asing tanpa dokumen. Bila saya pergi ke tempat tersebut, bila saya buat live tempat tersebut, dan anda boleh tengok dalam live saya itu, ada juga orang keluar masuk daripada kabin. Selepas itu orang itu semua telah melarikan diri masuk ke hutan. Selepas pihak berkuasa PDRM sampai, saya telah bersama pihak PDRM datang. Pihak PDRM telah masuk ke dalam kawasan tersebut. Orang semua melarikan diri. Saya tanya pada Datuk tu. Saya akan play tu audio. Saya gini give me the, can you shift ada ni testing the shipment ni. Kan I scared the one off. Kan I play tu audio anda tengok. Datuk tu dengan saya bercakap berbual dalam telefon. Dengar dulu. Sebab saya nak play hari tu ni audio semua, tapi saya tak dapat play lah kerana saya busy sikit. Tapi saya nak bagi tahu biar seluruh rakyat Malaysia tahu cara dia macam mana dia cakap, apa yang dia gunakan, siapa nama dia gunakan. Anda semua nak tahu kan? 138 mata memandang. Tunggu sekejap, saya akan play dia punya voice audio. Alright, daripada awal saya akan play pada awal Kena share do this. Justin follow. Apa dia just lagi? Justin. Transfer this online better. Puan ni. Justin. Kejap. I transfer lagi satu phone dan saya akan play. Anda dengar sendiri. Dia sebagai seorang datuk, memegang gelaran datuk, dan tengok persoalan saya minta sama dia, apa yang dia akan jawab. Anda sendiri dengar. Hello, saya bukan dalam politik so jangan dapat cakap saya pasal politik ini world maker ke semua ni semua saya tak nak dengar lah. Kita dengar. Ya. Prakash, this Tiru, Hello. Is this Mr. Prakash? Boleh bagi komen, dengar tak? This Tiru, You're standing in front of my place. You're standing in front of my place in Sepang now. What is the reason about it? Who's this, Tiru here. Tiru PJKAMN. Okay. Yeah, how you get my number? That one no issue lah, brother. I also from former government also. Let me know, brother. How can I help you? Former government is asking you what you are from, former government. That's not a big deal, lah, brother. You let me know. You're saying you're former government. That's why I want to know from former government by what. I worked for Samir before, lah. Okay. You worked to Samir. So I want to know what is the reason why. First of all, who gave you my number to you? Through my friends, I got it. You are NGO, right? You are famous, right? Yeah, through NGO, which friend give you? You're calling me. So I want to know who gave you my number. Which friend give me? It's not a big deal, brother. I can find your number, brother. Yeah. Number, you are quite famous. And whenever we call people, Prakash, people can say your kebajikan and your number also. So I just got it, your number from who? Your kebajikan also. No, you. Which kebajikan give you, sir? I want to know details. Now, because you are in the live, you say, you are reaching there to meet the owner. So I'm the owner, I'm coming over there. No, I'm saying I'm not meeting the owner. I was saying I want to just give information to all to the Pengat Kuasa. Did I say I want to meet the owner? So many Pengat Kuasa, even Pejabat Tanah, MPSP, even IPD, all of them coming over there and just checking every day. Even frequently, we ask them to check
take care over there because some of the Indians over there doing nonsense and pow my people. Okay? So no, Okay, then no, listen, if your people is not with proper. No, I just want to ask you, sir. Your people with proper document, why your people escape away? they got exit. They all in what do you call? They all gone out today, Sunday, brother. Brother, I was saw there. My video is recorded. There was inside the cabin. Siapa When I tu come in, when officers go in, they all escape away already. Siapa I have tu my Mali? video record. One brother, there's no any escaping. Suruh No, dia no, call my video. No, I didn't. You see, I'm laughing, right? My video was recorded. That there was inside in the cabin. There was there mingling around. Then why they escape away if your people are proper documents? But escape? Escape? When the police officer went into your place, there was not there. They was all went missing already. All missing. Every time police come and check what? Or that means you see every time police come and check your place. Yeah. You ask the Pronda lah. They go check what? Brother, let me make it myself clear first. Just now on my video was recorded. Your people was inside the cabin. Alright? Okay. Our video was recorded. Alright? Everything is recorded in my hand. Alright? Then when the police officer went in, everyone was escape away. Why they escape away? Why they run away? What? Who got authorized? Sir, actually, I don't have anything. Huh? No. I'm asking you. Who got right to enter? Police went in, not I went in. Police went inside. Okay? Police officer went in. You can ask the police officer. Okay, I'm on the way now. Please take that. But I have nothing to do with you. I'm just doing my part of my job. I received a complaint from the... Brother, I know who complained. You ask the people who complained to you, is he such a nice person or not? He steal my thing. He spoil my people reputation, everything. He steal my people, Gaji. Who's that? Who's that? Ask the bloody Loga over there. You ask him. I don't know about that person. Is that people... I'm on the way now. I prove to you. I got all the records. Come on, sir. I have to do you. This proceed to a police officer. Alright? Talk to the police officer. I'm just doing my part of my job, listen. Alright? Thank you so much. Whenever you want to do live or something, you are in a right position, you know. You must clarify everything, then you post your video. My question is, when I was live in the video, I saw a few people of your workers are inside the shop, inside the cabin, and escape. I have the proof in my evidence in my hand also. So I got no worry about that. There's people escape from there. It's okay, no problem. I come home now. But sorry, I already left. I just doing my proper work and I'm sending up to the higher officer department. That's why I just did that. Anyone, so no problem. I was doing a government job there. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. I have nothing to do with you, sir. Okay, I just doing when I receive a complaint because I'm doing my proper business over there, brother. Yeah, but you are raising your But you are raising your voice to me, no point, sir. You are raising your voice to me, no point. I'm not raising my voice. I'm not arguing with you, brother. I'm just explaining you. Okay. Because you know why? I face a lot of conditions over there, you know. See, brother. நான் நாட்டுக்கார இடத்துல வேலை செய்யறேன் brother. நாட்டுக்கார இடத்துல கம்பெனி வச்சிருக்கேன். ஒரு பிரச்சனை வந்தது கிடையாது. ஆனா ஒரு இந்தியன் இடத்துல பிரச்சனை வச்சிருந்தா எவ்வளவு சபா பண்ணாங்க எனக்கு தெரியும் brother. Brother, எடுத்து வந்து என் ஸ்டாஃப் கிட்ட சம்பளத்தெல்லாம் புடிங்கிட்டு ஓடிடுவாங்க தமிழ்லுங்க. See, brother, you are shouting to me, no point, brother. You are raising your voice. Brother, please, please. Yeah, but you're talking so loud. Why? I'm so cool. I'm talking very cool with you, but you're talking to me so loud. Why? What's up, brother? I can talk in a good way, alright? So when I receive the complaint, I just do my part of my job, okay? Because we are doing Raja organizing, alright? All over. Just also I did. I also doing. They just put you in trouble, brother. That's all. Why they put me in trouble, brother? Why they put me in trouble? அவனுக்கு போய்க்காருங்க brother. Brother, you're telling this kind of words or what to scare me, what's up, brother? I'm doing just now this afternoon I did in Ampang. That's what they are putting in trouble. I'm doing my part. I did Raja in Ampang just now. After Ampang, I came here. After I see the report, I complained. You already sent me your TikTok profile, everything. I already sent you. Who sent you all this? Who sent you all this? No, brother. Malaysia, brother. நம்ம ஒன்னும் தப்பா ஒன்னும் செய்யல. யார் அதுக்கிட்ட என்ன TikTok profile சொல்லாங்க யாரு brother? சரி பிரச்சனை இல்லை. You used to spell something wrong, something fishy there lah. That's why.
Okay? அங்க எந்த ஒரு விஷயம் நடக்கல. ஆத்தரைஸ் கவர்மெண்ட் எவ்வளவுமே வந்து எதுவுமே அங்க வந்து எல்லாமே செக் பண்ணி எல்லாமே ப்ராப்பரா தான் போயிட்டு இருக்கு. Authorized government. என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? பெரிய ஸ்டாஃப் வந்து வெளியே போயிருப்பாங்க. ஏன் தெரியுமா? அங்க தமிழங்களை கண்டாலே அவங்களுக்கு பயம். என்ன தேடிடுவானுங்க. I don't know, brother. ஸ்கூலுக்கு ரிப்போர்ட் இருக்கு. கத்தி வச்சு தேடி ஓடிடுவானுங்க. It's okay, brother. Okay, I really when I'm going back. Anything you just call me, brother. Alright? Let me know. Alright? ஏன்னா நீங்க அங்க போட்டது வந்து என்னோட இடம் பிரதர். யூ ஆர் ஸ்பாயிலிங் மை நேம், யூ நோ பிரதர். எதுவா இருந்தாலும் ஒண்ணு ஓனரை கூப்பிட்டு பேசுங்க பிரதர். அங்க அவனுங்க ஸ்டாஃப் நான் சீரியஸா சொல்றேன் பிரதர். அங்க தமிழ் கண்டாலே பயந்து ஓடிடுவானுங்க. Because I'm doing, brother, I will tell you, I'm doing Raja Varga saying, I did this is my work. Whole Malaysia we are doing. Whole Malaysia we are doing. உங்களுக்கு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தானுங்களே, கொண்ட போட்டிருந்தானே ஒருத்தன். அவன் வந்து அங்க 3D எல்லாம் ஒளிஞ்சிருந்து என்கிட்ட வேலை செஞ்சோம் பிரதர். அங்க நீங்க எனக்கு வந்து கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் ஒரு லேடி கொடுத்துறாங்க பிரதர். லேடி தான் சொல்லிருக்காங்க. I don't know who நீங்க சொல்றது. லேடி தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? ஒரு லேடி தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இல்ல நம்ம ஆளுங்க இடத்துல பிசினஸ் செய்ய முடியாது பிரதர். எனக்கு தெரியும். ஒரு பிரச்சனை மசீதுக்கு ஒரு 1000 வழி தான் கொடுத்துருக்கேன். அது வந்து அவனுங்க வந்து சும்மா இந்த இடத்துல வந்து இது செய்யறோம்னு ஒரு ராயாக்காக கேட்டானுங்க. இன்ன வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை பிரதர். ஆனா தமிழக ஒரு 1.5 வருஷமா நான் பட்ட பாடு எனக்கு தெரியும். Never, brother. Because I received my complaint. I am a Malaysian citizen. I'm doing the Raja Varga saying I just do my part of my job. So next step, I will do it on my part, brother. சரிங்களா? இல்ல இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்? Because I'm hiring third party. Those my staff, they got permit everything. I call you once. I show you all the evidence. You please come over. Sir, just now when my video, your purple was there, your working people was there. When my video is recorded, sir, everything is recorded in my hand. Sir. That is the proof enough is there already, brother. Why they run away? If they have proper way, why they run away? முதல் சொன்னீங்க அவன் வந்து வேலை ஆப்டே சொல்லிட்டு வெளியாயிட்டான் சொல்லி இப்போ சொல்றீங்க. பார்த்தா ஓடிங்க சார். நான் வந்து ஹோல் மலேசியாக்கு வந்து மெஜாரிட்டி ப்ராஜெக்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஜிகேக்கு வந்து அந்த பேரியர் பிளாஸ்டிக் பேரியர் இதெல்லாம் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே எனக்கு டைம்லாம் இல்ல. அவனுங்களே பாத்துக்குவானுங்க. சம்டைம்ஸ் சண்டே they will go out to Nilai, shopping, they come back. ஓகே சார். ஓகே நான் அதெல்லாம் வந்து இன்ச்சு எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இருக்க முடியாது சார். எனக்கு நிறைய பேர் வேலை செய்யறான். ஓகே சார். So I just doing my part of my job. As a Malaysian citizen, as an NGO, I'm doing this Raja Varga saying, so I know that. Brother, உங்களை செக் பண்ணிட்டு தான் இப்ப நான் கூப்பிடுறேன். நீங்க யாரு என்னன்னு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு தான் நான் கூப்பிடுறேன் உங்களை. Okay, brother, no problem. நான் வந்து சிம்பிளா வந்து யாருக்கையும் வந்து இது பண்ண மாட்டேன். Okay, brother. சரிங்களா? Okay, actually ஒண்ணு சொல்றேன் brother. You want take action, please come and take, no problem, but please check properly. No, I'm checked. Actually, he's not in my hand, brother. I just salurkan maklumat kepada penguat berkuasa juga. Immigration, everything is my part of what I do. Okay. நம்ம ஈஸியா இருந்து வேலை செய்யறோம். Okay, most of the major project in Malaysia நம்ம வேலை செய்யறோம். Even Najib கூட நான் வேலை செஞ்சிருக்கேன். Okay, sir. No problem, sir. Okay, sir. ஆனா வந்து உடனே வந்துட்டு நம்ம எடுத்து போட்டு அங்க வந்து ஆர்கனைசிங்ல நான் சிம்பான் பண்றேன் அப்பெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா it spoil my name, sir. No, sir. I'm just doing my part. அங்க எந்த ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாங்க சார்? ஆமா சார், ஆர்கனைசிங் இருந்தாங்க. மக்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இல்ல சார். கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல சார். அங்க உள்ள திருட்டு பையனுங்க 2 பேர் தான். அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு வேலையை அப்படித்தான். அந்த முன்னுக்கு கோயிலுக்கு முன்னுக்கு போட்ட போது ஹைவே அந்த அஜியை கேளுங்க. அவனே ஜாக பண்ணிட்டு அவனே திருடுனவன். என்னால ப்ரூவ் பண்ண முடியும். நீங்க யாரும் சொல்லி I don't understand. எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் லேடிஸ் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. So I just doing. தெரியும் சார் யாருனால அங்க கம்ப்ளைண்ட் போனுச்சுன்னு. இவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் செய்யறவங்க எங்களுக்கு தெரியாது சார். சொல்லுங்க சார். நான் அதான் திருப்பி சொல்றேன் சார். I just doing part of my job and I receive complaint. So I will complain. நீங்க ட்ரை நம்பர் ரிப்போர்ட் பண்ணி தான் மறுபடியும் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? நீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. தப்பான நினைக்கல. தப்பான விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணிடாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். தப்பான விஷயம் ரிவீல்னா எப்படி? இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா அங்க வந்து கூப்பு வரகனகர அப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னு. ஆமா. நான் வந்து என்ன சொன்னாங்க 3 பேர் தான் இருக்கான். ஆமா. 3 பேர் தான். அந்த 3 பேரும் வந்து I hire from the third party supplier to work my place. அவ்வளவுதான். Okay. Third party, They're not under my company permit, but they all got permit. Okay. And each we got a letter to supply them to work there. Okay, sir. No problem, sir.
Because when I taking down on my video at the time from outside, there was people inside. Then suddenly they all escape away already at the same time. ஏன்னா அங்க இருந்து இது பண்றதுக்கு சார் பாவு பண்ணானுங்க, கிங்ஸ்டர் வச்சு பிரச்சனை பண்ணானுங்க எல்லாமே. பட் ஐ ஒர்க் வித் கவர்மெண்ட் பீப்புள், டாப் பீப்புள். அந்த போலீஸ் எல்லாம் இறங்கி அவனை பிடிச்சி எல்லாமே அங்க எவிடன்ஸ் இருக்கு சார். Government top people. Okay. So Dato' Tiru, alright, Dato' Tiru. Nah, you sendiri dah cakap, you sendiri mengatakan, semua you sendiri mengatakan, bukan saya kata So jangan salah anggap anda semua dalam tengok live saya ni, Dato' Tiru sendiri yang mengeluarkan kata-kata dia. Dia adalah orang top dekat kerajaan. Dia telah bekerja dengan Datuk Seri Najib, dengan Tun Sami Belu, kabel dia kuat dan saya pun akan ada dalam ancaman. No problem. Kerana negara nyawa saya ancam lah. Okay? Sebab nyawa saya bukan diambil oleh manusia, di tangan Tuhan. Alright? Dan saya tak akan takut pada getak-getak ni semualah. Alright? Saya beritahu satu sajalah. Kerana demi negara Malaysia, demi negara ini, saya akan tetap berjuang. Saya tak kisah siapa yang nak halang saya, halanglah. Saya akan langgar, saya terus jalan juga. Sebab perjuangan saya adalah benar. Dan saya berkata di sini benar. Okay? Bukan tipu. Alright? Jadi kepada Dato' Tiru dan kepada semua yang komen-komen ni semua, yang pakai fake account semua, saya mengucapkan terima kasih sangat. Alright? Tak apa. Kerana ini negara kita duduk. Besok kita berjuangkan demi anak you, anak saya, cucu awak, cucu saya, semua kita berjuangkan hari ini. Alright? Besok kita tak nak mereka duduk di bawah tapak kaki warga asing. Okay? Jadi kita berjuangkan hari ini. Jadi anda tengok dalam peristiwa ini anda sendiri bertengok seorang datuk, okay, bergelar datuk, connection dia kuat, kabel dia kuat, orang kuat dalam kerajaan, boleh melakukan kesalahan. Macam mana? Macam mana dia boleh lakukan kesalahan? Cuba anda ingat. Fikirlah sikit. Yang nak komen-komen tu, sembang besar tu. Kamu tak nak perhatian pada negara kamu, tak apalah. Bila orang buat kerja, tak payah kamu. Saya bukan minta duit ke, bukan apa minta nak pergi buat teraja. Saya pergi teraja, saya gunakan duit sendiri. Petrol saya gunakan sendiri, tol saya bayar sendiri, semua saya bayar sendiri punya. Bukan minta sedekah pergi buat tinjauan ke atau bongkar pasal warga asing. Saya buat ikhlas daripada hati saya. Okey? Faham Bukan saya pergi ambil duit ke, minta jual produk ke, saya tak nak buat macam ni semua untuk ambil keuntungan. Tak nak. Saya buat kerana demi negara saya. Demi negara saya akan bongkarkan warga asing. Dan ke belakang ni siapa yang ada? Okey, penguatkuasa ke, unit beruniform ke, datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Sri ke, Tun ke, ada siapa, kita akan bongkar juga. Alright? Kami tak takut kepada siapa-siapa. Demi negara kita akan berjuangkan ini isu. Alright? Faham tak? Yang ni macam bodoh ni EXO semua yang pakai fake account ni semua, aku tak nak banyak cakap. Okay? Aku senang je, aku block je kau. Komen negatif aku block saja kau. Aku tak kisah kau siapa. Okay? Faham tak? Sebab aku kerana kita benar, kerana kita berani, kita pergi buat kerja. Bukan macam korang sembang duduk sini komen senang-senang. Betul tak? Ini saya berjuangkan bukan untuk saya juga, untuk semua. Okay? Kita bongkarkan ini untuk semua. Hari ini anda tengok, mereka cari tempat, tanah perkuburan. Adakah anda pernah teringat dalam fikiran anda? Dalam tanah perkuburan orang boleh buat penjagaan. Macam mana? Kerana dia katakan dia adalah orang kuat kepada Datuk. Dia orang kuat kepada kerajaan. Semua kabel dia kuat. Pakailah otak sikit anda. Sebagai rakyat kita duduk sini untuk apa? Sebagai rakyat kita duduk sini untuk apa? Kita nak berjuangkan negara kita. Kita nak keluar sana mencari warga asing. Okey, siapa dalang utama belakang dia? Siapa yang ada dalam tu? Kita kasih keluar tu dalang. Sehingga hari ini, ada anda nampak tak saya berjuangkan? Adakah saya pergi minta samaran, kasih duit, kita nak berjuangkan untuk rakyat kita. Bagi duit dalam grup, bagi sini duit. Nak isi petrol, nak isi tol pergi. Saya nak pergi juangkan rakyat untuk terajak warga asing. Ada minta kah? Tak ada kan? Ada minta. Ada minta, satu orang minta. Yang satu mangkuk yang cakap apa? Saya hutang 1,000. 1,000 tu kenapa you tak mau minta direct? Kenapa you mau masuk live dan minta? Orang nak jatuhkan reputasi. You orang cuba create satu isu. Saya dah cakap
Saya kerana benar saya tak nak takut punya. Alright? 1,000 mah. Sorry, 10,000 saya boleh kasih punya. Mari, bawa tu orang mari. Bawa siapa tu? Murli kah siapa tu? Bawa dia mari. Bawa dia mari direct. Cerita macam jantan lah. Faham tak? Cerita macam jantan. Betul tak? So apa yang saya katakan sekarang ni, Datuk Tiru ni, alright? I dah bagi tahu sama you satu juga. I tak ada kenal dengan you, I tak kenal you siapa pun I tak kisah. Okay? Padahal tempat you. Ada satu lagi orang masuk, saya tahu suka dia orang kasih block dia orang semua. Apa pasal dia mau datang saya malas aku tak tahu. Kasih busu saya malas juga. Alright? Jadi, kita sekarang ni berjuang tentang isu warga negara kita. Okey, isu masyarakat kita, isu negara kita. Okey, kebanjiran warga asing. Alright? Faham tak? Kebanjiran warga asing. Inisial lagi ada tak? Aku dah cakap inisial tak ada guna ni. Aku dah block akaun dia. Aku block saja. Sebab aku tak nak stres kan. Aku tak nak stres lawan dengan sini sebab ni semua fake ID semua yang keluar semua daripada parti-parti mana saya tak tahu. Saya bukan duduk dalam parti politik. Dengar sini saya bukan duduk dalam parti politik, ampu dengan parti politik, lepas tu nak buat kerja saya. NGO kalau betul-betul NGO betul-betul turun padang untuk kerja untuk rakyat. Dia bukan duduk pada rakyat, dia bukan duduk pada politik. Dia orang tengah. Itu baru panggil NGO. Okey, duduk dengan politik, ambil sana duit, ambil sini duit, ambil sini cari makan, sana cari makan, nak buat cakap, nak terajar pada warga asing. Ini bukan cara kita. Bukan cara tiga bangsa bersatu brotherhood, okey? Dan saya berterima kasih kepada WFC. Okey, WFC, saya berterima kasih. Dan juga kepada gabungan anak-anak Sabah, saya berterima kasih. Okey, kerana mereka datang pun berjiwa rakyat untuk mempertahankan negara kita. Jadi kita ada gabungan NGO lain bersama kita untuk membentras warga asing ni. Right? Dan saya berharap lama kelamaan anda pun akan tahu apakah perjuangan kita buat selama ini. Kenapa kita datang sampai ini, kita nak buangkan masa kita pun ada family, kita pun ada kerja lain. Tapi demi negara kita, demi negara tercinta kita. Okay? Warga asing seperti anai-anai dekat negara kita dah. Okay? Mereka merampas segala hak milik kita. Okay? Termasuk kawasan, termasuk subsidi kita, termasuk apa, semua mereka nak ambil. Alright? Kalau kita katakan bus free, Selangor bus free, siapa yang ambil bus free tu? Kita semua tak pernah naik bas punya. Alright? Siapa yang ambil? Warga asing yang ambil. Kerajaan bagi bas free untuk siapa? Warga asing. Okay? Bila kita tengok Grab, siapa yang bawa? Warga asing boleh bawa Grab. Macam mana boleh bawa Grab? Jadi ini semua kita bentras lah. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersatu. Alright? Bukan kita nak tunjuk hero kat sini. Bukan kita nak tunjuk hebat. Kita kena bersatu. Okay? Kita kena duduk bersatu. Alright? Kita kena duduk bersatu demi membentras isu warga asing ni. Okay? Tengok ada hantu, banyak hantu ni. Right? Kita block saja. Ada hantu masuk kita block. Ada hantu masuk juga kita block. Kita senang saja. Saya tak mahu ada masalah banyak. Sebab ini semua bagi kita nak, dia orang apa nak divertkan saya. Nak divertkan saya. Nak bagi cakap itu macam saya stres, lepas tu saya mau tekan lain-lain macam tak. Okay? Saya tetap akan berjuangkan untuk negara saya. Dan saya masih buat. Okay? Anda boleh tengok atas segala tomahan, segala fitnah, segala cara yang diorang gunakan, tapi saya masih berdiri kan. Saya masih berdiri berjuangkan. Adakah saya tarik handbrake ataupun adakah saya langkah belakang dan saya lari undur ke belakang? Tak pernah ya. Sebab kita benar. Benar tetap satu hari akan keluar. Macam saya katakan kan, Klang, King Pao, siapa? Dah keluar. Bukti sudah ada, saya suruh tunjuk. Betul tak? Siapa King Pao Klang? Saya suruh tunjuk bukti dia. Betul tak? Tengok. Kalau anda dah tengok bukti, nak jumpa dengan mangsa, nak jumpa dengan pegawai, pergi cek. Pergi cek. Lagi senang pergi balai cek. 160 mata memandang sini, 169 mata memandang sini. Okey, pergi cek. Dalam 2-3 minggu ni atau dalam bulan lepas ni, bulan lepas ni, tahun lepas lah, adakah pernah si ketua Klang tu kena tahan tak? Pergi cek. Pergi anda sendiri cek dengan balai. Anda kan ada kabel semua connection kan? Pergi cek.
Kalau saya tipu, buktikan. Tapi saya telah difitnah macam-macam. Saya telah dituduh macam-macam. Saya telah mengatakan lindungi warga asing, simpan warga asing. Macam-macam dia cakap, putar balik. Tapi ada satu bukti boleh buktikan. Satu bukti boleh kasih keluarkan. Yang saya lindungi warga asing. Tak ada kan? Semua kosong kan? Sama juga. Okey? Saya tak suka orang fitnah pada orang. Okey? Saya tak suka fitnah pada orang. Saya suka lebih bila orang bersama kita gabung dan buatkan kerja. Dan bukan saya nak tunjuk 3 bangsa bersatu juga yang kuat. Tak ada. Kita bergabung. Dalam tim saya ada gabungan. Alright? Bukan saya jalan seorang. Kalau saya jalan seorang itu, saya tak nak menyusahkan pada siapa-siapa. Alright? Dan kami bukan buat salah. Kalau kita salah, kalau kita ada masalah banyak, kita takut. Jadi kita kena bawa ramai orang ikut sama kita untuk lindungi kita. Betul tak? Kalau kita benar di track yang betul, kita dah ada salah. Kenapa kita dah takut? Kerana kebenaran, kita jalan straight. Okey? Bila kita mati masuk kubur, bukan kita bawa 10 orang masuk kubur. Betul tak? Kita 1 orang juga masuk kan? Orang yang mati juga masuk ke kubur kan? Sama juga ini. Okey? Sama juga. So, jadi saya berkatakan di sini, kami bukan nak takut ke, bukan saya nak buat apa. Okey? Senang juga saya cakap. Okey? Perjuangan saya, kerana saya benar, daripada tahun 2017 sehingga hari ini, saya masih sama juga. Tak ada satu inci pun saya tukar, atau saya undur diri ke, atau saya keluar daripada lari daripada belakang ke, tak ada. Right? Yes, thank you bro. Okay? Memang saya tenang juga, tapi kadang-kadang tengoklah orang nak cuba nak divertkan. You know, ini semua orang yang nak cuba divertkan ni semua, mereka semua takkan buat apa-apa. Yang komen negatif semua bukan dia orang boleh buat apa-apa. Dia orang pun tak boleh buat apa-apa. Okey, dia orang macam kaki ampu juga. Okey, duduk sebelah sana ampu sana, duduk sini ampu sini. Dia orang mau tengok okey, dua-dua ada gaduh Okey, gaduh sebesar okey, kita mau shock dalam situ. Ini macam orang semua ada sini banyak. Jadi saya cakap, senang juga itu saya block. Okey. Dan atas nasihat daripada peguam saya terpaksa tapiskan semua ayat saya. Alright? Saya tak boleh keluarkan semua ayat. Saya kena tapiskan juga. Nasihat daripada peguam lah. Alright? Jadi saya bercakap kepada anda semua, perjuangan saya tetap sama juga. Okey? Perjuangan saya bergabungan dengan WFC, dengan anak-anak Sabahan, tetap kita akan berjuang. Okey? Demi masa depan rakyat Malaysia kita turun padang. Alright? Kita turun padang, kita buat kerja, kita buat. Alright? Kita tak ada undur diri. Okey? Perjuangan saya tetap. Lepas ni kita ada banyak tempat lagi kita nak bongkar. Okey? Bukan 1-2 tempat. Banyak tempat lagi kita nak pergi bongkar. Alright? Kehadiran, kebanjiran warga asing itu, lambakan warga asing itu, di mana-mana kami dapat tahu. Tak kisah dilindungi oleh orang-orang kuat kuasa, orang penguat kuasa dilindungi pada mereka, itu pun kita kasih bongkar. Siapa dia? Ada beruniform. Orang itu pakai uniform. Pihak berkuasa. Tetap kita akan bongkar juga. Alright? Dan macam isu ni Datuk ini tiru ni, saya takkan lepas. Alright? Saya takkan lepas dia. Sebab I pun tak kenal dia, I pun tak kenal dia siapa. Tapi anda sendiri dengar apa yang dia cakap dalam voice message tu, dalam itu recording calling saya tu, apa dia cakap. Semua pegawai kerajaan, semua kenal, semua dalam tangan dia. Siapa dia? Kesalahan besar dia telah lakukan, dia simpan pekerja warga asing tanpa dokumen. Itu ada salah terbesar. Dan dia telah mengatakan pihak berkuasa telah datang, peronda telah datang ke tempat dia, tapi peronda tak ada ambil tindakan. I pun tak tahu. Bukan saya cakap itu Datuk tiru yang cakap dalam suara rakaman tadi tu. Datuk tiru yang bercakap. Lagi satu dia gunakan third party punya company lain yang daftar, dan dia cakap dia gunakan pas pekerja dia orang kat sana. Mana boleh? Lagi satu tu tanah perkuburan. Mana boleh jadikan aktiviti perniagaan? Tanah perkuburan, kerajaan sudah allocate pada tanah perkuburan untuk orang mati pergi masuk sana. Bukan tanah itu sudah allocate untuk perkuburan, lepas tu bagi orang berniaga. Oh, that means semua orang boleh masuk tanah kubur buat berniaga lah. Tak salah bang? Betul tak? Semua orang boleh buat perniagaan dekat tanah perkuburan lah. Ada tanah kosong pergi buat dekat tanah perkuburan, kita buat bisnes lah. Betul tak? Okey, saya pun telah membuat 2 laporan polis, okey, dan masih sekarang ini dalam tak tahulah proses apalah, tapi saya akan bawa isu ni ke pihak atasan. Okey, saya akan bawa isu ni
bawa isu ni kepada pihak atasan. Okey, bagi mereka tengok. Okey, bukan kita nak cakap kita sebagai rakyat Malaysia dah cukup kita duduk diam selama ni, kita berdiam, kita tengok semua. Kerana hari tu kita berdiam masa mula-mula warga asing jejak negara kita pada tahun bila tahu anda tahu tak? Tahun 90-an. Masa tu kita tak boleh nampak Bangladesh semua keluar kat pekan tau. Hari Ahad ke cuti ke 370 hari pun diorang kerja juga. Satu tahun semua pun dia kerja. Raya ke apa pun tak ada. Saturday, Sunday cuti semua tak ada. Macam sekarang diorang mau 5 hari kerja. Dulu mana ada. 7 hari pun kerja. 24 jam pun diorang boleh kerja. Duduk sana dalam factory kerja juga. Susah mau nampak warga asing dekat luar. Tahun 90-an tu. Anda kalau ada perasaan lah. Tahun 90-an semua. Warga asing datang ke negara kita. Macam tu cara tu. Tapi sekarang anda tengok, dia orang nak 5 hari bekerja, 2 hari nak cuti, 1 hari nak duduk kat KLCC, untuk apa? 1 hari nak dating dengan girlfriend, macam-macam sudah ada sekarang. Kerana kita rakyat berdiam. Semua adalah kerana setengah-setengah orang gunakan kuasa-kuasa macam ini Dato' Tiru lah, mengatakan gunakan kuasa politik lah, menggunakan orang kenamaan. Dia yang patut dia disalahkan sebab dia membuat kerja yang salah di situ. Alright? Terang-terang kita nampak, mata kita nampak. Jangan kita cakap kita tak tahu. Tempat tanah perkuburan mana boleh buat bisnes? Tempat untuk orang kubur tu untuk orang meninggal. Dia buat bisnes. Lepas tu dia cakap semua pihak berkuasa, Majlis Pembandaran, PDRM, pegawai pejabat tanah, semua pun datang tengok, cek, tak ada masalah. Bukan saya cakap, bukan daripada mulut ni, Dato' Tiru yang mencakap itu. Bila saya tanya dia siapa, dia orang kuat government, orang kuat politik. Dato' Tiru ni orang kuat politik. So, siapa yang belakang ni semua ada? Politik. Jadi ke belakang ni warga asing Malaysia semua ada politik lah. Senang saya katakan, ada politik punya pasal semua jadi macam ni lah. Kerana politik jadi macam ni lah. Kita rakyat sengsara lah. Kena duduk dengan diorang, kena hidup dengan diorang, subsidi kita dah diambil. Lepas tu kerajaan cakap kita bagi subsidi kepada rakyat. Lepas tu warga asing ambil subsidi. Bila kita bentras, bila kita lawan, ada juga puak-puak menjatuhkan kita. Suka hati sangat nak jatuhkan saya. Kerana saya cakap kebenaran. Kerana saya buka kes isu kebenaran, kerana saya beritahu yang benar, punggung mereka panas, mereka gunakan puak-puak lain untuk jatuhkan saya. Takkan, tak boleh jadi punya. Kita benar cakap, memang tak payah takut punya. Okey? Dan saya tak perlukan 10-20 orang pergi untuk bentras punya orang. Itu saya katakan, tak perlu. Kerana kita benar, kita buat atas hati yang betul, okey? Kerana jiwa rakyat, kita pentingkan negara kita, kerana negara Malaysia kita bentras. Kita tinjau, kita buka kepada pihak berkuasa, tengok tempat ini, kawasan ini, macam mana ramai longgarkan warga asing ada di sini. Kita bongkar, kita bagi tahu. Alright? Salah ke kalau kita buat rakyat Malaysia buat macam ni? Alright? Dan mereka katakan saya kena. Mereka Dato' Tiru kata saya akan jadi dalam masalah besar. Apa masalah besar saya akan ada? Selalu, ini urutan semua kita dah takut lah. Okey? Saya takut satu juga. Pada Tuhan Maha Cipta saya juga. Okey? Bukan pada manusia-manusia yang suka-suka bagi yang urutan ni semua saya tak takutnya. Okey? Kalau saya tahu saya takut orang, saya takkan buat kerja ni semua. Alright? Saya takkan turun padang untuk buat kerja ni. Okey? Banyak orang yang kenal saya. Okey? Banyak orang yang saya telah selesaikan masalah dia. Dia orang tahu saya macam mana orang. Okey? Senang saya cakap tu saja. Okey? Saya hanya takut pada Maha Cipta saya juga, bukan pada manusia. Okey? Sedang manusia, kita tak boleh percaya. Alright? Pada Tuhan kita boleh percaya. Alright? Jadi sampai cakap hari ni sampai saya tak pernah takut ni semua bukan. So Dato' Tiru, you nak cakap saya ancaman ke apa ke, atau you nak gunakan kabel government you nak attack kepada saya ke, saya tak tahu. Kerana benar, saya bongkar dan saya akan melakukan saja. Saya tak kisah. Apa yang nak berlaku tu berlakulah. Alright? Kerana kebenaran, saya tetap berdiri dan saya akan bongkarkan isu ni. Okey, Dato' Tiru, you telah membuat satu kesalahan. Okey, you telah membuat satu kesalahan besar. Alright? Yang ni kaki ambu semua kita kasih blok. Senang je. Saya tak nak stres, saya tak nak dulu saya mesti dulu saya mesti kasih lawan sama dia, tak nak sekarang dalamnya. Kita dalamnya.
Saya bukan nak cakap, ada orang cakap, ini orang NGO power, itu NGO power, tak mau. Saya bukan power punya orang. Saya bukan power punya orang, saya bukan nak power ke segala apa-apa. Saya nak sebagai saya seorang rakyat Malaysia, kerana negara saya buat yang terbaik. Okey? Itu saja. Saya bukan cakap saya nak hebat ke, saya nak title ke, saya nak jadi orang yang terkuat ke, saya make NGO yang terbaik ke, tak. Okey? Semua NGO pun terbaik. Saya cakap mana-mana NGO yang melakukan terjahan ini, mana-mana NGO yang turun padang atau mana-mana rakyat yang membuatkan isu ini, semua adalah terbaik. Kerana demi negara kita, kita bongkar. Itu saja. Alright, bukan saya nak katakan saya main NGO juga hebat, saya main orang juga hebat, saya main power juga, tak. Tak, itu salah. Itu salah. Itu anggapan salah. Please give me some water. Faham tak? So yang nak negatif tu saya tak kisahlah. Yang nak komen negatif tu biarlah. Sebab orang setakat itu juga boleh buat. Level orang setakat itu saja. Level saya jauh beza. Sebab saya turun padang buat kerja. Okay? Level kau orang duduk sini komplain saja boleh. Level orang duduk sini condemn juga boleh. Okay? Level saya lain. Saya turun padang buat kerja. Okay? Dan saya pun tak pernah pergi minta sama orang ke atau saya nak jual sama produk ke untuk ambil duit dan terja kerana negara saya. Dengar ni betul-betul kerana demi negara saya tercinta, saya tak akan menjual produk ke atau menjual apa-apa barang ke untuk pergi ambil duit untuk buat terjahan. Bukan cara saya. Kalau saya cinta pada negara saya sendiri, saya keluarkan duit hasil titik peluh saya untuk terajah, untuk tinjauan warga asing ni. Okey? Itu juga saya boleh cakap. Apa dia? Tengok banyak orang tanya pasal itu Rohingya. Masa dia cabar pada satu Malaysia, siapa yang pergi sana pergi tanya? Saya tanya pada orang sana, siapa yang pergi tanya pada dia? Siapa yang pergi berdiri sama dia bila Long Burma itu mencabar satu Malaysia? Yang komen sini saya tanya, ada orang pergi ke? Orang pergi ke siapa pergi? Saya juga yang pergi. Saya juga yang turun ke depan menghadap dengan dia bila dia mencabar rakyat tempatan. Kerana saya berjiwa rakyat. Okey? Dia bercabar pada mana-mana bangsa ke, mana-mana kaum pun, saya terasa kerana saya anak Malaysia. Rohingya itu mencabar pada anak Malaysia. Jadi saya pergi. Okey? Dan saya telah bersemuka dengan dia. Alright? Ini semua orang pun tahu punya. Alright? Faham tak? Ini semua orang pun tahu. Alright? Jadi saya cakaplah kepada anda semua, perjuangan saya pada dulu sampai sekarang sama juga. Tak ada ubahnya. Okay? Dan saya tak pernah ada undur kaki ke, saya tak letak kaki saya di belakang ke, tak ada. Alright? Perjuangan saya demi rakyat saya cinta, saya akan buat yang terbaik. Saya akan lakukan yang terbaik sehingga hari ini. Okay? Tengok. Kuat ampuh punya. Ini negara kita punya isu pun tak ada, orang pergi negara lain punya isu pula. Inilah cakap orang-orang yang tak ada. Jadi kita tak nak dia. Kita tak nak dia macam mana? Kita buat apa? Kita block sama dia Macron. Sedang. Orang dah beritahu saya, block saja bro. You jangan cakap banyak, you block saja. Saya bukan nak cakap kita ada follower banyak, kita ada buat apa kerja. Kita boleh baca. Tapi yang banyak. Kita tak ada follow pun. Daripada you ada 100 atau 1,000 orang belakang you yang tak tahu betul dan benar, yang tak tahu boleh sokong you ke tak, saya hanya ada 5 orang cukup. 5 orang sama kepala dengan saya, 5 orang sama hati dengan saya, 5 orang ni boleh berjuang sama saya, cukup dah. Perjuangan saya dah cantik dah. Tak perlu ada 100 orang, 1,000 orang, satu bas, satu trailer untuk apa tak ada guna. Sebab itu semua tak tahu bila boleh putar balik, bila boleh pusing kita tahu. Kita perlu 5 orang juga cukup. Okey? Bagi saya dah, 5 orang ni pun dah cukup besar dah. Okey? 5 orang ni boleh duduk sama kita, satu kepala sama kita, satu peringatan, satu pemikiran sama kita, satu hati sama kita, sama boleh berjuang untuk negara. Tak perlu ada 100 orang, tak perlu ada 1,000 orang belakang kita, tak perlu ada kumpul-kumpul besar-besar. Tak tahu itu kumpul ada sokong sama kita ke tak, kita pun tak tahu, kita pun tak kenal dia siapa, dia pun tak tahu kita siapa. Tak ada guna itu macam. Daripada 5 orang ni saya ada ni, 5 orang saya kenal rapat dengan dia tahu in and out saya dan saya pun tahu in and out dia. Itu yang tadi pergi terbaik. Perjuangan saya itu juga. Tak ada banyak orang pergi. 5 orang 6 orang. Tapi
hidup atau mati kita akan datang 5 orang juga. Itu juga kita buat. Alright? So kita tak payah nak cakap kita ada 1,000 orang belakang, kita ada 2,000 orang belakang. Satu Malaysia ada duduk belakang saya. Buat apa? Itu 1,000 orang semua boleh buat apa? Boleh buat apa untuk apa? Kalau 5 orang itu betul-betul ada sama anda, 5 orang satu kepala sama anda, satu hati sama anda, satu perjuangan hati sama anda boleh lakukan macam-macam benda. Ini juga saya tengok. Saya bukan tengok macam mana orang cakap, ada banyak orang ada belakang dia. Apa ada banyak orang belakang? 24 jam tu banyak orang ada duduk sama kita kah? Tak lah kan? Toilet kita pergi ada 1,000 orang ikut sama pergi jamban berak kah? Tak lah kan? Satu orang juga pergi berak kan? Sama jugalah ni semua. Right? So, saya beritahu satu sajalah. Perjuangan brotherhood ni kita tak akan berjuang. Okay? Sehingga kita sokong apa parti. Saya sorry bro, saya mana-mana parti pun saya tak nak sokong. Okay? Saya akan pergi join pada semua parti. Tapi saya tak pernah sokong mana-mana parti politik. Boleh buktikan. Saya tak nak sokong mana-mana politik. Saya akan duduk sama DAP pun pernah duduk, BN pun saya pernah duduk, MIC punya orang pun saya pernah duduk, UMNO punya orang pun saya pernah duduk, Pakatan punya orang pun saya pernah duduk, MyPP punya orang pun saya pernah duduk, saya pernah duduk. Di mana parti politik yang boleh membantu isu masyarakat, boleh ambil tahu pasal isu rakyat, saya tetap akan ada sana. Alright? Itu saja, senang saya cakap. Okay? Kita menjur tak ada duduk mana-mana parti punya politik bawah. Dan dalam grup saya pun, orang yang pada grup saya pun dah cakap dah. Okay? Dalam grup saya tak pernah orang mengatakan pasal isu politik tarafnya. Anda boleh tengok, dalam rescue team saya pun sama, dalam VIP Tamil Brotherhood pun sama, dalam Women Voice pun sama, kita tak pernah bincang pasal politik tarafnya. Okay? Kita akan tengok mana politik yang betul-betul membantu rakyat, yang turun pada isu rakyat. Kita akan ada sana. Itu saja. Faham tak? That is my point. Alright? Saya buka dan cakap, kita nak duduk ni politik-politik, saya tak pernah duduk. Anda boleh anggap dari mana, jangan cakap saya ada duduk parti politik pula. Saya tak ada duduk mana-mana politik. Saya tak suka mana-mana politik, semua tu saya cakap, tak ada gunanya. Kerana mereka jugalah yang jadi masalah seperti ini. Kerana ini politik-politiknya juga jadi masalah sehingga macam ni. Anda tahu tak? Kerana politik. Kerana kepentingan mereka saja, hari ini negara kita kucak kacir. Kerana mereka ni semualah. Ya, saya lalang, dia ni apa? Saya lalang, okey. Ni lalang kita kasih blok saja, senang saja. Okey, ini semua pakai fake account, masuk lalang lah, rumput lah, okey, sawah padi lah, kita blok saja, kita tengok dah. Ni apa? Ada lagi satu masuk. Kita blok saja. Senang saja. Saya pun tak mau gaduh sama orang, saya pun sakit tekak saya. Okey? Faham tak? Okey. Jadi perjuangan saya tetap sama juga. Jangan blok, biar saja. Itu saya mahal bro. Saya nak blok ke, saya tak nak blok ke, saya memang suka. Okey? Tapi orang nak komen bagi saya blok. Saya blok saja sebab ini orang semua tak boleh pakai punya. Okey? Mereka nak apa? Nak api-apikan saja. Nak apa? Mainkan perasaan saya. Jadi bila saya baca di semua, saya dapat marah, saya mesti tiaw sama dia orang punya. Nanti saya tak nak live saya jadi macam tak ada standard tau. Ada orang boleh maki hamun, okey, guna title besar-besar, lepas tu maki hamun, saya tak mau. Kita dalam live ni kita kena tengok sebab ada banyak orang tengok. Masyarakat tengok. Kita sebagai NGO kita kena kena belajar lah. Saya pun tengah belajar juga. Saya bukan cakap saya hebat, saya tengah belajar juga. Daripada kesilapan saya tengah belajar. Dulu memang saya maki hamun sama orang dalam live semua, menggunakan ayat kotor-kotor semua. Tapi sekarang saya belajar. Saya memperbetulkan diri saya. Okey? Jadi penting bila orang cakap saya, you dapat macam ni komen, you block saja dia orang. Okey? Thank you bro dah hadir daripada Penang. Thank you so much. Alright? Jadi macam saya katakan, orang yang nak bagikan negatif komen, saya block saja. Okey? Bukan kerana saya takut dengan dia orang ke, bukan. Kalau saya takut pada orang ni semua, saya takkan keluar sana terajar dengan satu orang. Alright? Kalau saya takut dengan komen-komen ni semua, saya takkan keluar. Saya pun telah dapat macam-macam ugutan lah, macam-macam ni semua tempat. Ini saya serah pada pihak berkuasa. Dapat saya sentak, dapat saya hantar saja. Sebab pihak PDRM tahu kenal saya siapa. Pihak PDRM kenal saya siapa. Pihak PDRM pun cakap, you jangan pergi lawan dengan siapa-siapa. Betul. Pihak PDRM kata, itu orang nak lawan dengan you, jangan lawan. Saya tak nak you lawan. Betul. Pihak berkuasa cakap macam ni pada saya. Pihak berkuasa pada saya, jangan lawan sama dia orang.
Okey? Supaya itu anda tengok dalam gelang tu, sama juga. Orang pakai surat report, pakai tag ID, IPD, mari mau cari pasal dengan saya. Bila saya surat lawan sana apa jadi, saya juga akan disalahkan. Kerana satu orang tengah report dalam. Dia dah telefon sana cakap, panggil dia orang buat report. Jadi saya kena buat macam bodoh lah. Faham tak? Jadi mereka dah jadi pandai sangat. Tapi yang tengok, Tuan dah tunjuk siapa yang dia pau tu, orang itu yang kita dah dapat. Tu cakap, bila kita buat perkara baik, bila kita dah duduk kebenaran, Tuhan ada dengan kita. Itu saya percaya sangat. Tuhan ada sini dengan kita. Alright? Tuhan ada dengan kita. Ya. Ya, dia orang buat blog. Sekejap, saya blog sama dia. You nak komen-komen. Okay? Tuhan ada pada kita. Apa kita nak takut? Apa kita nak langkah belakang? Buat apa kita nak langkah? Buat apa kita nak lari? Kalau kita salah, kalau kita buat kesilapan, kalau kita fitnah, kita terpaksa undur. Kita terpaksa angkat kaki kan? Kalau kita benar, kita teruskan perjalanan kita. Straight saja. Okay? Kita buat kerja kita saja. Okay? Bikin kerja NGO saja. Apa bikin kerja NGO? Memang saya buat kerja NGO. Right? Mr. Lee, saya bikin kerja NGO juga. Di samping tu, penteras organisasi pun sama juga. Okay? Ini kita nak buka, kita nak bawa kepada rakyat, kita nak tengok pada kasih rakyat tengok, dan kita nak buka pada mata penguasa. Apakah di sebalik warga-warga asing ni, apa punca mereka ni semua boleh berkurang ajar terhadap rakyat tempatan? Apakah mereka boleh lakukan sebarang agenda aktiviti? Macam mana warga asing ni boleh ada keberanian untuk datang semua? Kerana siapa? Kerana ada juga individu terpenting dekat belakang mereka. Seperti unit beruniform, orang yang bergelaran datuk, orang yang bergelaran pangkat tinggi, orang yang memegang kuasa cakap ada saya kuat, orang kuat kerajaan seperti ni Datuk Tiru. Semua sama jugalah. Right? Faham tak? Right? Jadi saya hanya nak bagi tahu satu kepada anda. Thank you guys yang support pada kita. Okay, support pada pejuang kita. Alright, dan 190 lebih 200 mata memandang 200 mata memandang ni, tak lama lagi kita akan pergi ke Cyberjaya. Okay, dengan tim kita. Ada juga information daripada NGO lain di mana Cyberjaya ada lubuk warga asing Bangladesh. Itu pun kita akan bongkar tak lama lagi. Dan juga satu lagi isu yang saya tengah buat sekarang ni, tapi belum confirm lagi, tapi saya tengah selidik, di mana scammer warga asing berjuta-juta ringgit dengan scammer ni. Okey, ini sekarang saya tengah cari dia lupa. Saya tak cakap tipu 200 mata memandang ni saya bukan cakap tipu ini saya akan bongkarkan. Tengok macam mana kita loophole kita cari, kita pergi. Siapa di belakang ini semua? Saya akan bongkar satu demi satu. Okey, scammer warga asing terbesar di Kuala Lumpur dan operasi di Shah Alam. Tak lama lagi saya akan bongkarkan ini juga. Okey, bila tiga bangsa bersatu brotherhood cakap, dia akan buat. Alright, so tunggu kepada ini semua. Tak lama lagi kita akan buat. Alright, dalam masa terdekat saja. Alright, so harap anda semua faham hala tuju tiga bangsa bersatu brotherhood ni. Alright, kita bukan nak fitnah, kita bukan nak jatuhkan reputasi siapa, dan saya pun tak suka menjatuhkan mana-mana NGO yang nak perjuangkan isu rakyat. Dan isu warga asing, siapa memperjuangkan, saya tak pernah nak jatuhkan mana-mana NGO. Saya akan beri sokongan 100%. Jadi 100 lebih, dekat hampir 200 mata memandang ini, saya beritahu, tunggu lagi episod yang kedua dan ketiga. Satu di Cyberjaya, kedua warga asing scammer. Ini adalah libatkan wang berjuta ringgit punya. Jadi kita dah ada hampir information dah dapat. Kita dah dapat penguasa dan saya akan bawa pegawai penguasa untuk ke tempat tersebut. Alright? Jadi tunggu saja sehingga saya akan bongkar satu demi satu. Alright? Thank you so much. Thank you yang support pada saya. Alright? Brother Lee, semua NGO bagus. Alright? Kita pun kena beri sokongan kepada sebagai rakyat Malaysia, kita beri sokongan kepada mereka semualah. Jadi kita jangan terpedaya.
Saya buat yang terbaik, okey? Saya akan buat yang terbaik demi negara saya, demi Malaysia tercinta saya akan buat yang terbaik. Alright? Dan saya tak kisah siapa dah cakap, ya, permit palsu banyak kat Kuala Lumpur. Tapi itu semua dalam tu ada, dalam lingkungan tu juga. Itu scammer semua dah ada sana. Alright, tunggu saja, bersabar. Kita sekarang tengah collect information dengan rapat. Alright? Macam itu saya dah bongkar satu kan dekat Sepang, sama juga. Okay, bila kita cakap, kita akan buat. Alright? Kita tak akan cakap kosong, kita akan buat. Kita akan tunjuk. Alright? PKIPN, okay, Pertubuhan Kebajikan Integriti Persahabatan Nasional. Apa maksud dia? Anda tahu tak? Persahabatan satu Malaysia, kita satu nasional persahabatan. Okay? Di mana kita bergabung di sini untuk membentras warga asing yang cukup memberikan kesusahan kepada rakyat Malaysia dan juga mengambil hak kita dan juga ekonomi negara kita akan bentras. Alright, itu kita akan buatkan. Okay? Tak lama lagi. Saya nak bersihkan dulu. Kita nak buat Selangor dengan Kuala Lumpur juga banyak ada lagi. Ini kita tak bersih, kita nak pergi luar negeri apa begini. Jangan. Saya nak bersihkan Selangor, Kuala Lumpur dulu. Selagi kita tak bersihkan Selangor dan Kuala Lumpur, kita tak akan keluar daripada ini kawasan dulu. Lain-lain kawasan kita akan tunggu step by step. Nanti kita akan buat usaha yang mana yang terbaik. Okay, thank you guys. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, last saya nak block satu orang lagi. So block. Kita block sama ni hantu-hantu semua senang. Alright. Okay, thank you guys. Thank you for supporting. Thank you bersama saya. Thank you kepada yang masih sokong pada saya, yang masih percaya pada saya, perjuangan saya. Tunggu 2 episod yang akan datang. Satu saya berjaya, satu di Kuala Lumpur dan Shah Alam. Kita akan bongkar scammer besar. Alright, scammer warga asing. Okay, sekian, terima kasih. Salam satu Malaysia, salam tiga bangsa bersatu dan salam brotherhood. Thank you kepada brothers yang klub Sabahan yang hari itu turun padang untuk Teraja Ampang. Thank you so much kepada brother Wan, kepada brother Wan. Respect you brother. And also kepada WFC, Burgas, okay, Cat dan tim Pak Ya, Ayah Pak Ya, semua thank you so much for all your supports. Selama ni bersama kita dengan saya memperjuangkan isu warga asing. Okay, sekian, terima kasih. Selamat malam kepada semua. Thank you, bye, good night.